Okay guys, selamat kembali dalam segmen Kisah Seram. Okay, minggu lepas bagilah seram sikit macam kisah seram. Ya, selamat kembali dalam segmen Kisah Seram. Alhamdulillah. Baik, itu Tok Adi. Tok Gadi. So sila sambung. Okay guys, minggu lepas kita dah jemput Zaid. Dia bagi tahu cerita dia pasal kalau korang tak tahu, kau tengok lah kan. Aku tak ingat. Zaid Bukan, itu orang lain. Saya minat dia. Alright, okay, kali ni kita jemput someone special lah. Orang kata OG lah. OG baik. Dia OG, OG lah sangat kan. Dia even dia OG pun kira macam dia pun mengalami benda yang sama, iaitu nampak benda. Kisah seram. Yes, nampak benda seram. So dia nak share cerita dia dah dekat kita semua. So welcome Adib Alex. Thank you guys for inviting me. Thank you for coming. Ya kan. So tanpa membuang masa, kita start dengan cerita yang pertama. Okay, kisah seram saya bermula bila saya berbelajar menganut pelajaran di Universiti UiTM Malaysia, UiTM. Saya kat situ masa tu. Kau cakap apa ni? Masa tu umur saya dalam baru habis SPM lah, macam baru masuk universiti lah. 18, 19 lah. No, like 20. 19 ya, 19 lah. 19 lah macam tu lah. 19. Saya satu masa tu saya dekat dorm. Saya dekat dorm bilik saya tu. Alah biasa apa UiTM ni dia punya college lelaki tu. Dan satu bilik tu ada 4 orang tau boleh stay dalam tu. So ada 2 katil yang double decker tau. Okay. So macam satu hari tu aku macam random day malam lah time tu, random malam. Saya tengah macam seorang dalam bilik, macam tengah main phone. Lepas tu satu masa tu saya macam okay, nak bangun, nak keluar dari bilik, macam jalan nak jumpa kawan ke apa ke. Saya nak pergi keluar bilik, saya bangun dari katil saya duduk double decker tu, saya yang bawah. Saya dari bawah tu saya bangun, saya macam berdiri lah. So masa saya berdiri tu ada nampak something tu seram sebenarnya, sebab gila bab tau. Masa tu tak boleh proses lagi apa yang saya nampak, sebab saya bangun tu ada nampak dalam hujung mata saya, corner of my eyes, macam hujung-hujung mata tu Mata saya nampak putih ni. mata putih saya tu ada nampak, ada kelibat tau. Dia kelibat panggil orang, macam ada bentuk macam mana, ada bentuk shadow tau. Dia gelap hitam shadow, tapi dia berbentuk Macam orang. Ya, macam orang. Terus like dia macam split second je, macam apa benda tu kan. So saya terkejut, saya pandang lah. Masa saya pandang tu cepat-cepat cinta tak ada dah. Saya tak tahu lah apa masalah. Dan tu macam ada orang. Saya proses macam lain lah. Saya tak ada takut ke apa ke, macam aku bengang, aku marah time tu. Macam kalau hantu nak gaduh cakap kan, tapi macam tak tahu lah. Dia macam tu je lah. Tapi lepas kau pandang terus tak ada benda tu. Tak ada dah. So, macam saya tak tahu lah cerita macam mana. Tapi macam saya keluar bilik tu macam apa benda aku nampak tadi tu kan. Tak ada apa-apa kot. Tak ada apa-apa lah. Ada macam at the same time dia macam main dalam minda tau. Sambil tu kau fikir apa benda yang aku nampak gitu kan. Ya. Lepas kau jadi macam serabut. Sebab saya seorang je tu. Macam apa benda tu. Sebab atas katil tak ada orang, tak ada benda, tak ada apa pun. Tilam katil dah breaker kan. So tak ada apa-apa. So tapi apa benda yang saya nampak tu? Tapi apa yang saya nampak tu? Tapi apa? Misteri jam 12. Bukan, ni kisah seram. Okay. Itu segmen lain. Kisah seram. Yes. Kan. So tu lah satu momen lah, macam itu macam yang terawal lah saya hadap dalam macam tu. Kira first time kau alami lah. Alami ya, macam tu lah. First time kau alami masa kau masuk dekat universiti. UiTM tu. Ya. I see. So sekarang kalau nak tahu tu, saya nampak dekat college Tuah yang UiTM Melaka. So siapa yang junior saya tu yang duduk kat college Tuah tu, dengan cerita college Tuah dah tutup. Tak tahu kenapa, tapi sebab tu lah aku tak tahulah. Tapi macam korang yang duduk UiTM Melaka tu, korang tahu lah kan cerita-cerita UiTM Melaka tu macam seram. Kiranya college yang kau duduk dulu tu, yang kau kata sekarang dah tutup, kemungkinan besar dia keras lah. So memang saya banyak, tak tahu. Memang ada banyak kes yang kau dengar ke? Banyak kes, bukan kat college aku je masa tu. The whole UiTM Melaka. Satu UiTM Melaka tu pernah, korang aku rasa pernah masuk berita. Legit pernah masuk berita, surat khabar. The whole week UiTM tutup. Sebab the whole week tu ada kes. Legit, cuba tanya UiTM Melaka zaman batch 2012 2011, tanya diorang. Ada satu momen tu UiTM tutup seminggu sebabkan ada banyak kes berlaku dalam masa seminggu tu. Aku tak tahulah diorang semua plan ke apa ke buat ni, tapi it was a mass hysteria. Kau tahu mass hysteria semua, like ramai-ramai kena hysteria. Ada aku dengar cerita budak-budak college
Kolej baru tu. Kolej baru tu ada orang sampai terbang lah apalah. Serius bro. Ada satu momen ni masuk surat khabar is yang jumpa apa? Ulit mayang dekat jambatan tu. Ulit mayang? Ulit mayang bro. Dekat jambatan apa? Yatim Melaka tu. Oh, okay, aku tahu. Jambatan tu yang dia nak menuju ke library. Library. Ya. Aku dulu belajar sana. Tak ada, aku dulu pernah pergi lah. Okay. So aku tahulah tempat dia. Kiranya dekat area jambatan tu diorang nampak. Diorang nampak, ya. Wow. Masa tu aku masih study lagi kat situ. Faham tak? Macam the story was so real. Macam kita semua takut lah. Semua orang dalam keadaan panik. Macam betul ke ni betul ke tu. Tapi ada yang memang ada yang histeria. Ada yang perempuan macam jerit lah apalah. Misalnya like it was a crazy year though masa tu like seminggu tutup memang berat gak sebenarnya. Berat. ATM Melaka bro. Cerita kau yang tadi tu pasal kau nak bangun, nak pergi ke bilik member kau, tapi masa kau bangun tu kau ternampak something dekat sebelah. Putih mata tu. Putih mata. Tapi dia tak ada buat apa-apa. Tak buat apa. Ya. Tapi kau ada rasa macam seram sejuk ke apa? Ya. Okay. Masa dia macam macam biasa bulu roma naik lah apalah macam benda tu macam dia menjadi kebiasaan lah sebenarnya sebab kebiasaan kalau kau duduk seorang, tinggal seorang macam member kau tak ada dia. Benda tu akan kira macam ibarat nak teman kau. Teman aku. Even kau seorang pun kan. Aku dah ramai dah kawan. Aku tak nak kawan-kawan yang macam tu yang boleh hilang pula. Betul. Kambing pula. Apa tu? Tapi kalau ikutkan ini apa yang aku buat research lah. Buat research. Profesor. Ni aku buat research lah. Sebab benda tu dia lagi tertarik dekat seorang individu daripada ramai individu. Bila dia kacau seorang tu, dan seorang tu dia akan kacau orang lain. Ni macam lompat-lompat. Lompat-lompat lah. So tak ada dah kacau aku. Masa tu macam kebetulan aku kat situ lah. Lepas tu dia pergi ke orang lain lah. Dia macam tu, dia pass by lah. Dia macam nak tengok faham. Dia nak tengok kau perasan dia ke tak. Seram juga bodoh. Dia nak tengok kau perasan dia ke tak sebenarnya. So bila once perasan lah cerita dia. Betul. Once kau perasan and then kau react macam apa benda yang tadi kau lagi mengganggu lah. Kau macam kau react kat benda tu. So dia macam dia nampak aku. Aku tak tahu nak ambil jernih ke nak ambil keruh dari cerita ni sebab seram gila kau cerita macam ni kan. Berdasarkan research dia Profesor Fik ni seram tu. Itu apa yang adalah aku baca-baca lah. Ada benda kat internet, kat blog semua aku baca. Ya, faham. Ni kira macam alam yang orang sedang study macam paranormal lah. Yes, something like that lah. So tak adalah bila kita ternampak benda tu kita rasa macam apa tu? Macam tu kan. Bila nampak benda tu kita dah tahu ni hantu ni macam ni So kita like macam orang kata ready untuk face benda tu. Kau rasa ada ke pencegahan ni macam kan? Pencegahan baca surah ayat-ayat kau kan? Ada. Ni 3 cool orang cakap tu. Betul. Kita boleh lah amalkan ayat-ayat yang orang selalu guna lah. 3 cool, tak apa ayat kursi orang selalu makan. Dua tu macam basic untuk orang tahulah. Kalau nak mencegah benda tu daripada merapat kita. Ya betul, daripada merawat lagi. Kat rumah, like my house. This was umur around I don't know, dah besar ke like 25 something. Okay, kira recently lah. 2-3 years ago. Kat rumah tengah tidur. This is during the night time. Tengah tidur like normal tidur time like pukul 11-12. I think aku tidur pukul 12 itu. But maybe okay, yang benda yang kena is aku kena himpap. Korang pernah dengar kena himpap tu? Pernah. Aku pernah cerita dekat dalam kisah seram lah yang aku pernah kena impap. And then dia punya experience untuk kan, lalu semua orang berbeza-beza kan. Betul. Beza-beza. So ni kau ni macam mana? Kat bilik. Okay. Tengah tidur. I was normal time. Okay, ni happen masa aku tengah tidur, of course lah. Kena impap kan. Dia kena impap ni dia ada scientific name dia tau. Kau pernah dengar tak? Scientific name dia is sleep paralysis. Ya betul. Dengar. Sleep aku baca kat lepas kena impap tu terus baca tu benda aku hadap tu. Okay, cerita dia macam ni. Aku tengah tidur. Like aku rasa the time tu yang jadi tu kena impap tu pukul 3 pagi. Aku tak tahu. Aku rasa tepat pukul 3 pagi. Kata aku kena impap juga pukul 3. Itu ada lagi satu sejarah kat situ tau. Pasal pukul 3 pagi ni. Pukul 3 aku kena kan? Time aku kena tu dekat kampung. High five serius. Himpap aku, tak best bro. Aku kena memang pukul 3 once masa aku kena tu ni aku cerita dia sekali lah sebab kau tak tahu again. Okay. Masa aku kena tu aku tak sedar tau.
tiba aku buka mata, aku rasa macam badan tak boleh gerak. The whole body tak boleh gerak. Of course memang itu cara memang kena. Aku nak bercakap, lidah aku mana boleh bercakap bro time tu? Tak bercakap. boleh bro. Kau nak mengucap pun bro tak lawak syaitan. tak lawak pada. Okay, contoh. Lepas tu teruskan. Lepas tu momen yang aku kena tu, aku rasa macam takkanlah ini masa dia. Jangan. Aku fikir tu, tapi dalam masa yang sama sekarang bukan kot. Aku fikir bukan jangan fikir tu. And then aku macam try untuk gerakkan jari aku. Reaction kau masa tu kan, like kan, Aku tak tahu apa jadi. Aku cuak tu dalam tu. Sumpah. Bila tu masa kau kena ni? Like umur kau like dah berakal ke belum berakal lagi? Dah berakal. Time tu masa aku umur 21 ke 22. Time tu kat kampung. Recently ke baru jugalah. Time tu aku tidur dekat ruang tamu. Which is dekat ruang tamu tu memang ada katil. Satu katil je. Yang lain semua tidur kat bilik. Aku seorang je tidur kat situ. Okay, faham. Macam masa yang benda tu alami, like around pukul 3 something lah. 3 something sama macam kau cerita tu. Aku tak tahu mungkin time dia tu ada research. Okay, sambung. And then masa yang aku kena tu, aku tak boleh nak gerakkan jari aku tau. Aku cuba. Nak lari tak? Of course kau nak lari kan? Kau rasa kau nak bangun nak lari kan? Aku nak bangun, and then aku nak macam, sebab time tu aku rasa susah gila nak bernafas. Kau sedar, kau dalam keadaan sedar tapi tak sedar, faham tak? Kau nak lari, kau macam terasa terperangkap, tapi macam nak aku kena bangun je, aku nak belah. Tak boleh belah kan? Tak boleh belah. Tak boleh nak tu. gerak jari pun tak boleh. Lagi-lagi nak angkat badan. Betul. Bayangkan. Can you imagine that? Dia ibarat macam ada something yang bukan orang duduk bukan ada orang duduk atas chest tau. Dia ibarat kau kena elektrik, faham tak? Elektrik tu kau macam faham tak? Macam kau shock. Stun. Yes, stun. Stun. Kau stun, literally stun. Tapi kalau stun pun 2-3 saat jatuh je dah settle kan. Ini kau bayangkan like berapa lama kan? Lama ke aku try struggle lah dalam around 5 ke 10 minit. Kau cuba jerit tak? Aku cuba. Aku cuba nak bercakap. Aku cuba nak bercakap, tak boleh. Reaction orang macam tu. And then apa yang aku buat, cara dia adalah aku try baca ayat lah. Aku baca ayat kursi dalam hati. Mula dalam hati. And then aku try baca dalam beberapa rangkap. And slowly aku dapat gerakkan aku punya jari. Slowly. Okay. Macam benda tu makin lama makin hilang. And then baru aku like aku boleh cakap. Lepas tu kau sedar ke atau kau tidur? Sambung tidur? Aku sedar bangun terus lah? Aku sedar, aku duduk. Aku macam try untuk tarik nafas, nak tenangkan diri semua. Ini aku baring balik. Faham. Tidur sebab balik. kau tengah proses kan apa jadi tadi kan. Bagi orang tak tahu apa-apa kan. Betul. Sebab macam literally benda tu tiba-tiba jadi. Unexpected. Kau tak fikir pun benda tu akan jadi. Itu apa yang aku kena lah. Kalau kau aku tak tahu macam mana. Kau macam mana? Aku kena start kat pukul 3 pagi tu Aku start kena himpap. And then the first thing aku realize is, ni first time tau. Ni first time aku pun tak tahu benda ni. Tapi aku sedar. Aku sedar yang time tu aku sedar. Faham tak? Tapi aku tak boleh bergerakkan badan aku. Macam faham tak? Macam apa benda ni? Okay, aku ingat aku tidur. Aku ingat aku baring tu. Masa aku tidur aku ingat aku baring arah mana. Masa aku sedar dalam aku punya himpap tu, aku dalam keadaan yang sama gak masa aku tidur. Aku ingat aku tidur macam ni. So maksudnya aku tengah terjaga ni. Aku sedar aku tengah terjaga, tapi kenapa aku tak boleh buat apa-apa? Faham tak? Macam apa ni? Lepas tu aku rasa masa tu bilik gelap kot. Bilik tutup lampu. So that's why macam dah gelap ni, tak nampak apa-apa. Tapi aku boleh nampak bilik aku. Faham tak? Literally aku nampak everything. Aku macam ni katil aku. Ini bilik aku, ni dinding aku semua ni. Tu toilet aku kat situ. Aku nampak toilet aku. Macam ni apa benda ni aku tengah bangun ni. Bangun lah, sedar lah, berjalan lah. Time tu seram. Time tu kick in ada punya fear factor dia. Macam ini benda yang aku tak pernah alami tau. Apa benda ni? So macam tu lah. Macam so apa aku buat is macam aku macam mana? Aku gagap sikit sebab cerita ni seram tu. Like I never experienced this before. And macam tu lah. Macam aku try gerakkan badan tau. Like sedaya upaya. Like aku dah macam dalam keadaan takut sangat. Macam tak boleh, aku kena gerakkan ni. Aku tak tahu apa benda ni. So aku gerakkan badan aku. Aku berjaya gerakkan. Kan badan tak boleh gerak kan. Aku berjaya gerakkan kepala aku. So kepala aku ni tengah pandang sebelah kanan tau. So kanan aku toilet. So sebelah kiri aku dinding. It's like aku tidur sebelah dinding. Like ni dinding and then luar lah. Like outdoor. Memang luar rumah. So aku gerakkan kepala aku very slowly. Dia macam tu tadi.
Lepas tu aku selalu pusing kan, kepala aku pusing. Slow yang kau boleh fikir lah. Memang slow. Ya Allah, aku takut. Aku tak tahu apa fikir Tuhan kan. Ya Allah, aku takut. Ya Allah. Gerak slowly aku gerakkan kepala aku ke dinding. Aku nampak ni sekarang kepala aku dah pandang dinding lah. Dinding sebelah aku tu. Dinding tu tak ada. Dinding tu literally tak ada dinding. Like katil aku ada. Dinding aku kenapa? Like aku boleh nampak luar. Luar tu aku ingat luar tu ada pokok lah, ada apalah. Aku nampak pokok-pokok tu macam ini bukan betul ni. Ini mimpi. Aku legit aku sedar ini mimpi. Sebab ni tak logik ni. Ni tak logik. Sebab nak buat apa? Aku nak buat apa? Aku dah try jerit. Aku dah try nak lari. Aku dah try. Tak boleh jerit bro. Aku ingat tu struggle aku. Kau tahu kan? Kau nak keluarkan suara. Aku nak cakap tolong, what the fuck is this? Aku serius aku cakap what the fuck is this tu? Macam time tu lah, time tu aku dah gila. Lepas tu dekat luar tu aku nampak ni aku tak tipu ni serius Dekat luar tu aku nampak ada kepala. Ada banyak kepala just Kepala saja, badan tak ada. Like banyak ni aku cakap betul. Aku tanya semua family. Aku dah cerita ni dekat family aku semua orang. Like literally ni luar dinding. Ni aku dah pandang luar dinding. Ni aku nampak kat seberang tu, dekat luar, dekat kawasan luar tu. So aku nampak ada 5-6 kepala. Aku nampak kepala bro. Satu demi satu aku kira. Aku tak boleh buat apa. Aku nak jerit tak boleh apa. Aku just kira. 1 2 3. Banyaknya kepala. Time tu aku sedar itu aku rasa aku termimpi tu. Aku itu tengah mimpi tapi macam mana aku boleh sedar ada katil, ada macam aku sedar dalam bilik aku. Like tempat aku tidur macam tu. Masa aku kena impak tu macam tu tak? Bilik aku semua kat situ macam betul lah ni bilik aku. Tapi bukan betul, faham tak? So apa yang aku belajar lepas tu is time kita kena himpap tu, maksudnya sleep paralysis tu, maksudnya badan kita tengah kejung, faham tak? Macam literally kena paralyze. Time tu juga sebab time tidur dia macam salah apa tak, otak kita sampai malfunction lah time tu, memang gone. Time tu sebab kita stuck in between alam mimpi dengan alam reality. Yes. Itu sleep paralysis. Kita buat macam tu sebab dia time tu bad timing aku sebab tak tahu kenapa macam tu juga aku hadap macam literally bilik aku tapi bukan bilik aku. Faham tak? Everything was so real. Aku nampak all the perabot, all the kerusi sebelah aku. Tapi kenapa dinding tak ada? Dinding tu like literally bukan pecah ke apa. Like no wall. Aku macam boleh keluar situ, terjun ke bawah. Macam gila bapak tak ada dinding. Kan? Kau nampak muka Fik pun dah macam gila. Kau bayangkan kalau kau, jangan aku tak doakan orang korang experience tu, dia tak best tu. Tak best tu. Kau nak minta tolong siapa? Kau dengan Tuhan je ada time tu. Kau tak kan, berdoa je lah kat Tuhan. Aku kalau dari kecil aku ada satu sistem ni. Korang dari kecil korang pernah ada kan? Mesti semua orang ada pernah mimpi kena kejar hantu. Korang selalu tak? Ada kena ada. Mimpi kena kejar hantu. Ada kan? Ada. Macam tu aku ada sistem. Aku dari kecil aku selalu ada mimpi seram tau. Tak tahu kenapa aku selalu fikir aku takut gila dengan mimpi seram. Tapi asyik dapat mimpi seram tu. Mimpi yang sama. Kena kejar hantu. Last aku fed up apa tau. Masa kecil ni aku dapat dia punya apa panggil program macam aku buat set diri sendiri lah. Every time kena kejar hantu, aku just develop something untuk bangunkan aku. Just kejutkan aku. Faham tak? Aku ada sistem tu tau. Dari literally aku buat apa tau. Every time aku kena kejar hantu, aku dalam kena kejar aku dah lari-lari tu. Okay, ini mimpi ni. Ini mimpi ni. Tak ada. Sebab seram gila tau. Bagi aku dia seram sangat. Dia trigger aku punya macam okay, fuck, ni mimpi. So aku just pejam mata. Dalam mimpi tu aku pejam mata kuat-kuat sampai aku bangun. Berjaya. Alhamdulillah, every time berjaya. Aku tak tahu macam mana tapi macam pejam mata sekuat mungkin macam mimpi ni seram. This is too much for me. Bangun. Boom, aku bangun. Tu sistem aku. So masa aku himpap tu like literally gila tau. Gila seram dia. So macam tak boleh. Ini mimpi. Tak boleh. So aku just bangun. Okay, bangun lah. Macam alah. Basically benda tu orang kata mainan mimpi lah. Betul. Tapi mainan mimpi yang bukan main-main ni lah. Bukan. Memang bukan main-main. Bukan main-main. Gurau kasar. Ya tu. Dia macam kasar. This time dia come back dengan sakat tu. Sampai lari mana? Sampai kau nampak kepala.
5 kepala. Kepala. Ya Allah, 5 kepala dah lah. Tak ada dinding pun nampak 5 kepala. Kepala kering like that. Macam tergantung lah. Nah. Expanded macam terapung. Sama tak ada benda lain lah. Kau nampak itulah pasal. kan. Kalau nampak lagi lebih-lebih kan. Kau jangan lebih kan. Kau macam sikit dah. Dinding hilang. Kepala penggal kau macam dah. Ni bukan, ni tak betul. Macam itulah cerita dia. Okay. So guys, sebenarnya adik ni dah ada cerita lain lagi. Tapi kalau korang nak dengar lagi cerita yang seterusnya, korang kena tunggu next episode. Kita bersama dengan Adib lagi lah. Korang komen di bawah cakap nak lagi tak? Nak Adib lagi tak? Macam nak. Macam, kalau nak okey aku datang. Yes. Kalau tak nak tak apalah aku macam orang bersinar sebab aku suka part cerita yang sleep paralysis. Yes, paralysis. Sebab aku pun pernah alami benda tu, and aku rasa benda tu agak seram. Kan? Sebab ini memang saintifik gila. Like ramai gila orang kena. Tak ramai tapi macam ramai. Faham? Betul, ada orang kena. Itu saja segmen kisah seram pada kali ini. So kalau korang nak share apa-apa ataupun nak komen, korang boleh komen kat bawah ni. And then korang jangan lupa like, comment and subscribe. Dan jangan lupa subscribe. Yes, subscribe. Stir Production. Yes. Alright guys, kita jumpa pada minggu hadapan, masa yang sama, hari yang sama dalam segmen kisah seram. Tapi kena ingat, belum lagi, tapi kita kena ingat, kita tak nampak dia tapi dia nampak kita. Alright guys, see you in the next episode dalam kisah seram. Hai, saya Fikri Latif. Jangan lupa subscribe, like, share dan juga turn on notification channel Stir Production kerana nanti akan ada banyak video menanti anda. Jangan lupa